So, itu efek dan kesan. Balik kepada soalan. Liwat. Liwat. Ramai duk komen nak dengar pasal liwat ni. Liwat ni saya tak terlewat jawabnya. Tak. Masih on time. Masih on time. Okey, alhamdulillah, takut liwat jadi lewat pula. Ni cerita liwat ni Haji. Baik. Apa cerita ni? Depa kata Nick Elin cabar liwat dah boleh. Orang tak faham lah kata macam tu. Saya pun sekali-sekali nampak macam betul. Tapi bila saya baca balik apa semua, tak betul lah. Jadi saya nak Haji sendiri. Kupasan Haji tentang liwat ini Haji. Baik, liwat yang tak terlewat ni, pada hakikatnya memang adalah antara seksyen yang telah dicabar oleh Nick Elin. Tapi kita tak terkejut dia mencabar peruntukan liwat dalam seksyen, dalam enactment Kelantan ini kerana dia berpandukan kes cabaran dia kepada kes Iki Putera. Dan dalam kes Iki Putera, satu-satunya seksyen yang dicabar dan diterima sebagai tidak sah kuasa gubalan adalah seksyen 28 liwat di Selangor. Jadi sebenarnya peruntukan liwat di enactment Kelantan tidak ada kemusykilan untuk Mahkamah Persekutuan membuat keputusan. Mereka cuma perlu copy and paste. Saya dah ada dah sebelum tu. Ya. Cukup ringkas jawapan saya. Kalau ramai tunggu lama pun tak guna. Sebab jawapan dia ada dalam kes Iki Putera. Pokoknya di sini sekarang maksud dia. Ini saya nak jelaskan dan ini penting. Maksud dia kalau misal kata ada seorang Muslim yang dikatakan atau didakwa meliwat seorang Muslim, walaupun ada atau tidak ada saksi-saksi lain, katakan ada saksi Muslim, tapi tidak boleh dituduh lagi meliwat di mahkamah syariah. Kerana seksyen berkenaan telah pun dibatalkan. Dan juga terdapat beberapa lagi seksyen berkaitan dengan sexual offences ataupun jenayah-jenayah seks. Ada juga berkaitan dengan tawaran-tawaran maksiat, muncikari dan sebagainya. Muncikari ni bunyi dia sedap macam buah. Dia adalah ibu ayam atau bapa ayam. Ya. Jadi whatever it is, seksyen-seksyen seksual berkenaan telah dibatalkan termasuk liwat. Now, yang penting saya nak uraikan di sini. Walaupun saya tidak akan masuk kepada, sebab ini sebahagian daripada cara penyelesaian. Pada tahun 1999, sebenarnya isu kes liwat dan peruntukan jenayah liwat di Mahkamah Syariah telah pernah dibangkitkan di Mahkamah Sivil. Yang tu yang Pak Haji nak dengar tu. Di mana kalau kita masih ingat, terdapat seorang yang dituduh di Mahkamah Session pada masa itu, Kuala Lumpur, iaitu Sukma Darmawan. Dia dituduh berkaitan liwat. Dan dalam kes tersebut, pihak yang satu lagi yang meliwat atau diliwat adalah juga Muslim. Jadi hujah peguam Sukma Darmawan, iaitu Mendiang Karpal Singh dalam kes itu adalah, sekejap, kenapa bawa Sukma di Mahkamah Sivil Jenayah ni? Bukankah ada peruntukan liwat di dalam enactment syariah? Bawalah ke Mahkamah Syariah. Kenapa bawa sini? Dan dia mengatakan antara sebab dia bagi alasan dia sebab di sini hukumannya berat. Pada masa itu 20 tahun. Maksimum lah. Tapi di Mahkamah Syariah 3 tahun. Now, tentang hukuman ini saya akan sentuh kemudian. Jadi ini antara alasan yang dibangkitkan. Tapi Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut dengan jelas menyatakan bahawa pertamanya, dalam pandangan mereka, tidak ada masalah untuk ada dua set undang-undang jenayah. Satu civil, liwat. Satu syariah, pun liwat. Yang keduanya, sama ada nak bawa di mahkamah mana adalah untuk pihak pendakwa menentukan. Maksudnya, katalah yang menangkap orang yang meliwat atau yang cuba meliwat ni adalah pegawai penguatkuasa syari'i. Dan mereka mestilah pergi siasat di bawah enactment syariah. Dan mereka mendapati yang dituduh meliwat dan yang jadi mangsa meliwat adalah Muslim, dan mungkin ada satu atau dua saksi dan kesemua mereka Muslim. Maka kalau mereka nak bawa ke mahkamah syariah, itu pun dibicara peguam syari'i, pendakwa raya syari'i. Tapi misal kata apabila ditahan, yang pelakunya mungkin Muslim
Tapi mangsanya tu pada masa itu tak pasti. Kemudian bila disiasat, didapati dia bukan Islam. Tak mungkin salah satu atau beberapa saksi, jika ada saksi, pun ada antara mereka yang bukan Islam. Maka mungkin mereka boleh buat keputusan tak sesuai untuk dibawa sebab mangsa tu bukan Islam. Takkanlah dia nak bagi keterangan di mahkamah syariah. Adakah dia selesa dengan keputusan mahkamah syariah sebab dia mangsa, dia pun saksi. So, maka dengan itu pihak peguam atau pihak pelaksana undang-undang syar'i dan pendakwa raya syar'i, hubungilah pihak polis. Buatlah laporan silang kepada pihak polis. Pihak polis teruskanlah siasatan. Kalau dia orang setuju dengan keterangan yang ada, memang ada cubaan libat ataupun libat, maka tuduhlah di mahkamah sivil. Walaupun salah seorang mungkin Muslim. Nampak tak? Tu, 1999. 30 tahun lebih. Maaf, 20 tahun lebih yang lalu, hampir 25 tahun yang lalu. Sudah ada Mahkamah Persekutuan yang membuat keputusan bahawa tidak ada pelik bin ajaibnya untuk Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf dua set undang-undang yang berbeza. Perkara itu tidak pernah dicabar masa itu. Sebab perkara itu tidak dicabarlah, Mahkamah Persekutuan dalam kes Sukma tidak perlu melihat klausa pengecualian tadi. Jangan salahkan mahkamah pula buat salah. Mahkamah cuma selesaikan pertikaian yang dibawa di hadapannya. Pertikaiannya pun adalah berkaitan dengan cadangan peguam Sukma. Kes tu sepatutnya di mahkamah syariah. Dia tak cabar peruntukan mahkamah syariah. Dia kata bawa ke sana. Betul. Jadi mahkamah tak perlu lihat sama ada perkara itu sahih atau tak sahih. Dan di sini dalam kes Iki Putra dan Nick Elin, mahkamah terpaksa untuk melihat. Dia kata, oh, kes Sukma dulu tu memanglah macam tu. Sebab di situ tidak ada keperluan mahkamah nak melihat klausa pengecualian. Di sini kami perlu sebab cabaran adalah ianya terkeluar daripada klausa pengecualian. So ini adalah perkara yang berlaku di mahkamah. Pertikaian yang akan menentukan approach atau pendekatan yang diambil oleh mahkamah dan keputusan atau hasil daripada pertikaian tersebut. Bukannya daripada azali kita kena tahu mana undang-undang yang sah, mana yang tidak sah. Ya. Jadi tolong faham perkara ni. Saya nyatakan kali keberapa ni sebab ramai yang mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri kononnya tak reti nak buat undang-undang atau gubal undang-undang. Jangan salahkan Dewan Undangan Negeri. Salahkan. Kalau nak salahkan bagi saya peruntukan perlembagaan klausa pengecualian. Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, sebenar-benarnya saya setuju. Walaupun perkara itu tidak berbangkit dalam kes Sukma, saya bersetuju tidak ada masalah untuk wujudnya dua set undang-undang. Satu untuk semua rakyat, iaitu jenayah sivil. Satu lagi adalah khusus untuk orang Islam di mahkamah syariah. Dan perkara ini akan kita sambung sekejap lagi dalam urusan ke masa hadapan. Tetapi pada masa yang sama, selepas daripada Sukma 1999, selepas daripada Juzaili 2015 dan juga selepas daripada sebelum Iki Putra, iaitu pada tahun 2018-2019, terdapat beberapa kes lain di Mahkamah Persekutuan yang diputuskan oleh Yang Ma'arif Ketua Hakim Negara pada masa itu, Rauf Sharif, yang mengatakan orang Islam adalah tertakluk kepada dua set undang-undang. Dalam erti kata lain, secara tak langsung, walaupun bukan secara khusus dinyatakan oleh Yang Ma'arif, ianya bermaksud tidak ada peliknya jika ada dua set undang-undang yang wujud selari antara satu sama lain. Jadi saya berpegang kepada kedudukan undang-undang dan akan menyokong mana-mana tafsiran dan pendekatan yang membolehkan penggunaan kedua-dua set civil dan jenayah di Malaysia. Tapi bagaimanakah caranya perlu kita tangani dalam bahagian keempat. Saya harap saya telah menjawab liwat secara tidak lewat. Kami puas mendengar dan kami semua amat memahami. Terima kasih. Lega rasa satu demi satu disentuh oleh Tuan Haji Hanif Katri untuk memahamkan kita